Okey, jadi ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab 3 kita matriks ni, iaitu penyelesaian persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks lah. Jadi sebelum ni kamu pernah belajar tentang cara penyelesaian persamaan serentak ni dengan cara mungkin menggantikan nilai ataupun kita hapuskan dia punya salah satu algebra lah. Tapi untuk kali ni kita akan belajar macam mana cara nak selesaikan dia menggunakan matriks. Jadi ini kita punya contoh, nampak daripada persamaan linear serentak ni, persamaan linear dekat depan ni, sini dia tukar menjadi bentuk matriks lah. Cara dia adalah ambil saja nilai depan kita punya algebra. Depan X kita 1, dia letak 1. Depan Y kita 6, letak 6. Sama juga dengan persamaan kedua, 2 letak dekat sini. Dan juga yang terakhir, negatif Y maksudnya negatif 1 lah. Jadi negatif 1, tutup kurungan. Letakkan juga kita punya algebra lah, X dan juga Y. Letak mengikut susunan lah. Huruf mana yang pertama. Jadi X dan Y. Yang terakhir sama dengan jawapan di belakang, salin sahaja semula. Okey, jadi kita tengok contoh dia dekat muka surat 34 tu. Okey, yang pertama dia suruh kita tuliskan sahaja. Tuliskan setiap persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Kamu pun keluarkan nilai seperti yang cikgu dah ajar tadi. Letakkan dalam kurungan. Depan X ni maksudnya kita ada 1. Jadi 1. Bawah pun 1. Sebelah sini negatif Y maksudnya negatif 1. Dan yang terakhir depan Y ada nilai 1 lah. Jadi tutup kurungan kamu. Darabkan dengan algebra kita mengikut kedudukan X dan juga Y. X dan juga Y. Samakan dengan nilai di belakang lah. 6, 7. Macam tu. Dapatlah kita punya persamaan matriks. Sama juga dengan soalan B. Keluarkan kita punya persamaan negatif 2. Bawah kita negatif 5. Sebelah dia positif 3. Dan yang terakhir ini positif 1. Tutup kurungan. Ini algebra kita apa? A dan juga B. Ini buka kurungan yang kedua. A dan B sama dengan salin balik soalan di belakang. Soalan jawapan dekat belakang. 4, 1. Macam tu. C, keluarkan kita punya nilai 3, negatif 1, Q1, Q2. Tutup kurungan, kita punya algebra adalah P dan juga Q. Samakan dengan jawapan di belakang lah, negatif 2, 5. Nah, yang terakhir D. D, keluarkan kita punya huruf yang pertama Y, 2, 3. Okay, jadi kalau persamaan pertama ni tiada nilai X, maksudnya X kita bernilai kosong. Jadi bawah dia 2. Sama dengan, belum sama dengan, keluarkan dia punya algebra lah. Y dan juga X. Y dan juga X sama dengan, salin balik kita punya jawapan yang telah diberilah. 7, 12. Dapat kita punya persamaan matriks. Itu sahaja cara untuk kita tukar daripada persamaan linear serentak kepada bentuk persamaan matriks lah. Okay, jadi bila kita dah tukar dalam bentuk persamaan matriks ni, kita nak belajar cara nak tentukan nilai X dan juga Y kita lah. Tak kisahlah apa-apa huruf pun, yang penting kita nak tentukan nilai algebra kita dekat depan ni. Caranya adalah, boleh tengok muka surat 35. Kat situ dia dah bagi dekat kamu contoh penyelesaian melibatkan persamaan linear serentak lah. Jadi soalan dia dah bagi kat sini, 6P tolak 3Q sama dengan 5 persamaan pertama, 9P tambah 5Q tolak 2 persamaan kedua. Jadi first step kita perlu tulis persamaan tersebut dalam bentuk matriks lah. Keluarkan nilai kita, 6, 9, negatif 3, 5. Kita punya algebra P dan juga Q, letak kat sini. Dan yang terakhir, jawapan di belakang, salin sahaja semula. 5, negatif 2. Okay, itu step pertama lah. Jadi step kedua, apa yang kita perlu buat? Cari matriks songsang bagi matriks pertama kita ni. Perlu cari matriks songsang dia. Untuk matriks yang pertama, 6, negatif 3, 9, 5. Jadi ingat step matriks songsang kita apa? Contoh saya bagi sini. Dia punya rumus sama dengan 1 per dengan A darab D tolak B darab C. Kurungan, tukar tempat D dengan A, B dan C kekal, tetapi ingat simbol dia berubah. Ini kita punya rumus matriks songsang lah kalau kamu tak ingat. Jadi contohnya matriks A kita
A, B, C, D. Jadi kalau kamu compare semula, keluarkan matriks songsang bagi matriks ini adalah 1 per kandungan A kita 6 darab dengan D kita 5. 6 darab 5 tolak, sebab rumus ni tolak. B kita negatif 3 letak dalam kurungan, darabkan dengan C kita 9. Jadi kita dah dapat penentu kita dekat sini. Dan yang seterusnya, keluarkan kita punya matriks di sebelah. Tukar tempat 5 dengan 6. Tukar tempat dia. Dan yang terakhir, B dan C kekal, 3 dan 9, cuma tukar simbol saja. Negatif 3 akan jadi positif 3. Positif 9 akan jadi negatif 9 lah. Jadi dapatlah kita punya jawapan untuk matriks songsang. Ni kalau kamu kira bawah dia akan dapat 1 per 57. Jadi step terakhir adalah kamu cikgu keluarkan kat sebelah ni. Kita nak cari nilai PQ ni. Nilai PQ ni kita nak cari ni, nilai PQ. Jadi PQ sama dengan matriks songsang yang kita dah cari tadi. Ini kita perlu darabkan dengan jawapan di belakang lah. Dia macam kita bawa ke belakang kita punya matriks ni. Jadi bila bawa ke belakang dia dah jadi matriks songsang. Jadi 1 per 57 salin balik matriks songsang kita tadi. Darabkan dengan jawapan dekat belakang. Jadi okey, cara dia kita boleh juga darabkan nombor dulu masuk dalam, tapi dia akan jadi besar lah. 1 per 57 darab 5, 5 per 57. Jadi susah untuk kita lakukan operasi darab matriks nanti. Jadi cara yang lebih mudah, selesaikan terlebih dahulu pendaraban dua matriks ini. Selesaikan pendaraban dua matriks ini, barulah kita darabkan 1 per 57 ni masuk ke dalam. Jadi ingatlah, pendaraban matriks ni selalunya cikgu gunakan kaedah kotak tu lah. Jadi 5, 3, negatif 9, 6 dengan 5, negatif 2. Jadi kita keluarkan partition kita. 5 darab 5, baru sama dengan sebelah. 25 tambah 3 darab negatif 2, negatif 6. Negatif 9 darab 5, negatif 45. 6 darab negatif 2 tambah dengan negatif 12. Jadi dia salin balik masuk dalam persamaan ini. Jadi bila kita kira, dia akan dapat 19 per 19 dan negatif 57. Darabkan nilai di luar ini masuk ke dalam, darab dengan dua-dua unsur. Dapatlah jawapan akhir kita 1 per 3 dan negatif 1. Jadi bila compare balik dengan matriks di atas, PQ. Jadi yang atas adalah nilai P. P sama dengan 1 per 3 dan akhir sekali Q sama dengan negatif 1. Macam tu. Jadi kita tengok contoh soalan yang diberi. 5, 2, 7, 3, XY darab dengan X sama dengan 1 per 2. Jadi kamu pun keluarkanlah, kita tahu kita kena cari dulu matriks songsang dia, perlu darab dengan nilai di belakang. Jadi apa kita nak cari? Nilai XY sama dengan, ingat cikgu keluarkan lagi sekali matriks songsang kita. 1 per dengan A ditolak BC. Tukar tempat D dengan A. B dengan C kekal, cuma tukar dia punya simbol. Ini dia punya rumus lah. Jadi apa yang kamu buat? 1 per A darab D, 5 darab 3, 15. Tolak 2 darab 7, B darab C, 14. Darabkan dengan, tulisannya buruk sikit. Okey, jadi tukar tempat A dengan D, 3 dengan 5 kita tukar tempat. B dan C kita tukar simbol. Darabkan dengan matriks di belakang lah, 1, 2. Okey, jadi samakan dengan 1 per, kira di bawah, 15 tolak 14, 1. Darabkan dengan 3, negatif 2, negatif 7, 5. Darabkan dengan 1, 2. Sama dengan, ini kita guna kotak lah. Kaedah kotak kita tadi. 3, negatif 2, negatif 7, 5. Kalau kamu boleh nampak dia punya pendaraban tu melibatkan baris darabkan dengan laju, kotak ni sebenarnya kamu tak perlu pun. Tapi bagi memudahkan kamu nampak apa nak kena darab apa, boleh buat kotak ni lah. Jadi letakkan garisan tengah. 3 darab 1, 3. Tambah dengan 2 darab negatif 2, negatif 4. Negatif 7 darab 1, negatif 7. Tambah dengan 5 darab 2, 10. Dimasukkan semula. Okey, 1 bahagi 1, 1. Masukkan balik. 3 tambah negatif 4, negatif 1. Negatif 7 tambah 10, dapat 3. Dapatlah jawapan akhir kita. 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 kali 3, 3. Dapatlah
X dan juga Y. Keluarkan jawapan akhir kita. X kita negatif 1, Y kita 3. Soalan ni mudah lah sebab nilai di luar ni tak perlu didarab lah sebab nilai dia 1. Kalau nilai dia ada nilai, jadi kita tengok contoh yang kedua lah. Carikan carikan matriks songsang bagi matriks yang pertama ini untuk kita cari nilai X dan juga Y. Sama dengan 1 perkandungan darabkan kita punya A darab D, B darab C. Jadi 1 darab 2, 2. Tolak dengan negatif 1 darab 3, negatif 3. Tutup kurungan, buka kurungan baru. Tukar tempat D dengan A, 2 dengan 1, negatif 3 dan juga 1 positif. Tukar dia punya simbol. Terakhir darab dengan nilai di belakang, 10, kosong. Okay, jadi bila kamu cari 1 per, ingat 2 tolak darab dengan tolak dapat jadi tambah. 1 per dengan 5 darab dengan, okay, ingat kalau kamu boleh nampak dia punya pendaraban baris darab dengan laju. 2 darab dengan 10, 2 darab 10 tambah negatif 3 darab dengan kosong. 3 darab dengan kosong, tutup kurungan. 1 darab dengan 10 dan yang terakhir 1 darab dengan kosong. Kalau kamu boleh nampak baris kali laju, boleh terus buatlah. Tak perlu kotak. Tapi kalau tak nampak, boleh keluarkan kamu punya kotak. 2, negatif 3, 1, 1. 10, kosong. Jadi letak garisan 2 darab 10, 20. Negatif 3 darab kosong tambah dengan kosong. 1 darab 10, 10. 1 darab kosong tambah dengan kosong. Jadi jawapan dia sama balik. Dengan 1/5 darab dengan ini 20, ini 10, ini kosong, ini kosong. Jadi 20 tambah kosong, 20. 10 tambah kosong, 10. Jadi kita akan dapatlah darabkan 1/5 masuk ke dalam. Jadi 1/5 darab 20 kamu akan dapat 4. 1/5 darab 10 kamu akan dapat 2. Salah tulis 2. Jadi keluarkan jawapan akhir kita. X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Itulah kita punya cara penyelesaian. Okay, jadi contoh yang lain kamu boleh buat di kamusan 36 tu. Ini pun sama sebenarnya. Cara dia cuma keluarkan dulu dalam bentuk matriks lah. Keluarkan. Kalau yang tadi dia dah bagi dalam bentuk matriks, ini dibagi dalam bentuk persamaan serentak. Jadi keluarkan dalam bentuk matriks. 1, 4, 2, negatif 9. Darabkan dengan X dan juga Y sama dengan 5, 3. Jadi buat balik macam tadi lah. Cari matriks songsang bagi ini. Darabkan dengan nilai di belakang. Dapatlah nilai X dan juga nilai Y kita dekat situ. Jadi kamu boleh cuba yang itu. Yang nombor 2 ni pun boleh cuba buat sendiri. 37. Yang terakhir cikgu nak bagi penerangan adalah penyelesaian masalah lah. Ini muka surat 38. Ini contoh yang dia dah bagi dalam nota kamu. Kamu boleh cuba jawab. Cikgu nak bagi penerangan untuk soalan di muka surat 39, iaitu soalan 3.27. Okay, soalan dia dekat sini. Kita baca soalan dia. Selva membeli T keping stamp 15 sen. Maksudnya kalau kita nak tahu berapa nilai dia, 15 sen tadi perlu didarabkan dengan bilangan T lah. T ni maksudnya dia boleh jadi apa nilai. Sebab kita tak tahu ni Selva tu beli banyak mana. Jadi 15 kita darabkan dengan T persamaan kita. Dan ingat kalau dan maksudnya kita tambah. Jadi tambah P keping stamp 30 sen. Jadi untuk stamp 30 sen dia beli sebanyak P keping. Jadi kalau kita tak tahu salin saja 30 kita darabkan dengan P. Sama dengan nanti kita tengok berapa. Manakala Li Yin pula, ni orang kedua, ini Selva, ini Li Yin. Jadi Li Yin pula membeli T keping stamp 20 sen. Jadi untuk 20 sen dia beli T keping. Tak tahu berapa nilai dia, tambah. Dan P keping stamp 50 sen. Kamu pun 50 darabkan dengan P keping. Tak tahu berapa nilai dia, sama dengan. Okay, jika Selva dan Li Yin masing-masing membayar. Maksudnya bila dia dah beli 15 sen ni berapa keping? T keping. 30 sen ni P keping. Jumlah yang dibayar untuk Selva adalah RM6. Ingat, kita punya persamaan tadi dalam bentuk sen.
Jadi kalau sen dengan ringgit, tukarkan dia menjadi satu nilai yang samalah tukaran dia. Jadi ingat, RM1 sama dengan 100 sen. Jadi kalau dia bayar RM6, jadi jawapan kat belakang kita adalah jumlah yang dibayar adalah 600 sen. Jadi untuk Li dia bayar 950 sen. Jadi dekat situ kita dah dapat dua persamaan serentak lah. Jadi kita dua persamaan linear. Jadi kita boleh lakukan persamaan serentak untuk dapat nilai T dan P. Jadi soalan dia minta kita cari menggunakan kaedah matriks. Sebab kita belajar tentang matriks, gunakan kaedah matrik. Keluarkan persamaan macam tadi, 15, 20, 30 dan juga 50. Darabkan dengan kita punya algebra T dan juga P sama dengan nilai di belakang, salin sahaja semula 600, 950. Okey, jadi ingat apa kita perlu buat seterusnya untuk kita cari nilai T dan juga P. Kita perlu cari dia punya matriks song-song bagi matriks yang pertama ni sama dengan cikgu keluarkan semula dia punya rumus sama dengan 1/A ditolak B darab C. A tukar tempat dengan D, B dengan C kekal, tukar dia punya simbol. Dapatlah ini kita punya rumus matriks song-song. Jadi keluarkan kita punya matriks song-song 1/A darab D. 15 darab 50, kamu akan dapat 750. Tolak 30 darab 20, kamu akan dapat 600 lah. Okey, jadi darab. Tukar tempat A dengan D, 50 di atas, 15 di bawah. Tukar simbol B dan juga C. Negatif 30, negatif 20. 11 kali darab dengan 600 dengan 950. Okey, dekat situ kita dah dapat lah. Okey, jadi untuk teruskan kita punya kiraan sama dengan 750 tolak 600, jadi kita akan dapat 1/150. Darabkan dengan, ingat nilai kita 50, cikgu letaklah kotak kita dekat sini. 50 negatif 30, negatif 20 dengan 15. Dia punya nilai di atas 600 dengan 950. Jadi letakkan garisan pemisah. Darabkan dia punya pasangan lah. 50 kali 600, 30,000 tolak. 30,000 tolak dengan 30, negatif 30 darab tolak. Dia tambah. Darab dengan negatif 30 kali 950, 2,000, 28,500. 28,500. Jadi yang seterusnya negatif 20 kali 600, kamu akan dapat negatif 12,000 lah. 12,000 tambah 15 darab dengan 950, dapat 14,500. 14,000 salah. 250. 14,250. Okay, jadi selesaikanlah. 30,000 tambah tolak jadi tolak. 28,500. Kamu akan dapat 1,500. Okay, yang kedua, negatif 12,000 tambah 14,250. Kamu akan dapat 2,250. Dekat situ. Jadi, apa yang kamu buat last kali, darabkan balik. 1/150 darab masuk dalam, dapatlah jawapan akhir kita. Yang pertama 10. 1/150 darab 2250, kamu akan dapat 15. Jadi jawapan akhir kita T adalah 10, P adalah 15. Itu sahaja cara untuk kita cari nilai algebra lah menggunakan kaedah matriks. Okey, itu saja untuk bab 3 dah habis.